ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل Tak dengar apa? من لساني ربي صدري ويسر لي أمري واحلل Dah ke? عقدة Saya tak dengar ke apa? Okey, bumbung ni semalam dah pun kita terjah serba sedikit kan. So kita tengok yang telah pun cuba dibaikilah berbanding yang semalam. Okey, semalam kita ada previous line di sini, garisan bumbung. Okey, dia cuma agak konflik sikit, kekeliruan berlaku pada bahagian sinilah. Tapi as long as awak boleh unjurkan, tak ada masalah. Okay? Cuma kalau you nak ubah suai, dia simple aja. Bila you ubah suai, awak jangan tinggal macam ni je. You have to try untuk unjurkan bagi mendapatkan jawapan pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. You tak boleh buat dekat plan lantai, garisan bumbung, tinggal macam gitu je. Sebab kita takkan tahu sama ada bumbung kita tu okey ataupun tak okey. Boleh ya? Harap tuan punya tu dia dah cuba unjurkan lah. Nanti hantar balik jawapan dekat saya lah. Okey. Next yang ini agak kabur tapi saya dah try bagi dia. Saya dah letak apa bleach Clorox. Dia hilang tulisan pula. Okey, tak apalah. Setakat ni apa yang saya tengok, saya nampak bumbung dia okey. Yang mainnya adalah bumbung tebing layar. Yang ini Bagi perhatikan yang ni adalah tebing layar. Okey. Bumbung dia lebih kurang macam ni lah. Sekejap. Okey. Bumbungnya keliling tu di sini. Okey. And then ada ini. Sekeliling dia. Just a very simple. Tapi okey lah. Awak jangan complicatedkan diri awak. Dan jangan tiru sebiji pula. Kalau you buat research atau apa, you dapat cari sedikit sebanyak contoh yang ada, you still need to modify. Okay, tak boleh ambil sebiji lah. Kita buat pengubahsuaian. Okay, so yang ini yang utama. Ini adalah bumbung utama. Di mana ini adalah satu jenis bumbung. Dan yang ini bumbung jenis yang kedua. Okay, kita ada bumbung limas dan kita juga ada bumbung tebing layar lah. So bila diunjurkan, okay, dia dapat ini yang kedua. Ini yang main. Yang main yang kedua. Just nice. Okay. So pintu tingkap kalau dapat kita tengok secara kasar di sini betul lah. Cumanya minta sukat balik daripada apron awak. Sebab kita kira di luar ni apron lah. Kalau you ambil kira daripada aras lantai, awak akan sukat ketinggian dia 3,500. Tapi katalah awak ambil dari apron, you still need to measure this as a 3,600 lah. 3,600 sampai betul-betul di bahagian ceiling dia, you nak dapatkan dia punya ketebalan. Okay, tumpu kasar dia you can drop sebelah bawah. Tadi tu awak dah sukat sama ada you gunakan 3,500 dari aras lantai atau 3,600 dari apron. So still awak kena drop dia ke bawah untuk dapatkan ketebalan tumpu kasar. Di sini di bahagian di bahagian boleh faham di bahagian sini. Ni ni you sukat dari ketinggian sini. Okay, ke sini. Dia adalah 3,500. Sekali lagi saya ulang, dari aras lantai atau 3,600 you ambil dari apron. Okay, bila untuk dapatkan ketebalan tumpu kasar, you drop lagi ke bawah dan awak dapatkan ketebalan dia macam tu. So yang 3,500, 3,600 tu dia akan duduk di paling atas lah. You punya ketebalan tumpu kasar dia akan drop ke bawah. Clear yang itu Okay, we go to the next contoh.
Okey. Okey, yang ini nampak ke pada paparan awak? Nampak. Boleh ke? Boleh. Sekejap Okey. Dia macam kita tengok di sini sekejap. Okey. Di sini kalau kita perhatikan kalau kita tengok pada pandangan sisi. Okey, pandangan sisi yang saya nampak lah. Okey, ketinggian di sini nampak macam something weird di sini. Ketinggian kalau diperhatikan pada pandangan sisi, dia tak ada bagi pada kita menunjukkan perbezaan mengikut aras ataupun mengikut level yang berbeza. Nampak tak? Boleh nampak tak pada paparan awak? Pada pandangan sisi di sini. Ni pandangan sisi. Okey. Bumbung yang kita ada di sini adalah limas. Okey, yang ini adalah limas. Dan yang ni yang saya tandakan dengan B, awak boleh nampak tak? Sekejap. Okey. Okey, yang ini adalah A kita. Katalah yang ini adalah A. Okey. Bumbung limas yang kawan awak lukis ni, dia adalah pada side yang ini. Betul Yang ini adalah kedudukan bumbung A. Dan yang ditunjukkan pada pandangan sisi B yang di sini. Boleh nampak tak? Jelas tak pada paparan awak? Saya rasa drawing ni agak clear lah. Sebab garisan dia nampak jelas. Boleh nampak tak? A dan B. Nampak Nampak. Jauhnya dengar suara awak. Okey, cuma saya nak komen sedikit. Untuk bahagian B kita, B yang di-provide pada pandangan plan adalah bumbung jenis limas juga. Perasan tak? Dia tak ada perbezaan di sini antara limas dan saya tak nampak bumbung jenis lain. Yang ada kat sini adalah bumbung limas dan limas. Itu satu. Okey. Tapi yang dilukiskan pada pandangan sisi adalah bumbung tebing layar. Tapi pada plan tak ada bumbung tebing layar. Awak perasan tak? Tolong take note bagi siapa yang mempunyai kertas ni. Boleh nampak tak kawan-kawan yang lain? Jelas? Kita nak belajar dari kesalahan lah. Kita tak nak benda yang dah okey baru kita nak belajar di situ. Dia tak bagi awak sebarang ilmu. Okay? So we learn from our mistake lah. Okay, boleh tak? Boleh detect tak kesalahan antaranya? Itu satu. So you need to amend this. Okay, baiki jenis bumbung. Dan kalau kita perhatikan di sini ada satu line. Okay, di sini ada satu garisan. Simetri lah, memang simetri. Tapi di sini dah ada satu garisan yang main dia. So di sini ada lagi. Saya rasa macam something you have to study lah, this one. You still need to study this one, these two lines. Okay, cuba baiki. Dan bahagian sini untuk bahagian B pun kena tengok semula. Okay, itu pada pandangan sisi. Pada pandangan hadapan pula, memang kawan awak dia lukiskan ini sebagai bumbung tebing layar. Tapi pada paparan plan tak ada, tak ditunjukkan. Okay, tak menampakkan ciri tebing layar lah. Yang ditunjukkan di sini part yang ini part segitiga yang paling kecil tu adalah pada paparan yang kita nampak dari segi simbol dia adalah jenis limas. Okay, tapi yang ditunjukkan di sini adalah tebing layar.
So you still need to check as for this one also. Okay. Ini yang saya katakan tadi tu. Bumbung ni saya tak tahu peran line ni di sini. Peranan dia apa. So you still need to check for the measure work awak lah. Okay. Boleh ya? Okay, itu tentang bumbung. Kita pergi pula pada dia punya pelabelan. Okay, macam biasa. Dapur di sini tak boleh awak labelkan dia sebagai dapur. Awak kena letakkan perkataan ruang. Okay. So, yang lain tu saya rasa okey. Okey, pelan lantai, pandangan hadapan. Okey, kita pergi pada pintu. Boleh tak awak nampak bahagian pintu? Saya tak nampak pintu dia ada aras lantai. Yang saya nampak pintu dia dilukis betul-betul di atas apron. Okey. Ini adalah apron. Okey, ni apron kita, dilukis apron. Okey, dan pintunya berada lebih kurang macam ni. Ni. Betul-betul di situ. Okey, tak boleh lah. Ni, yang ini salah. Bahagian sini salah. Awak kena start ataupun bermula pada level aras lantai. So you kena up by 100 mm. Sebab itu adalah ketebalan yang diberi pada kita. Okay. So itu perkara yang kedua tentang simbol. Dan apa lagi kat sini. Okay, up. 1100, okay. Yang ni saya nampak macam okay. Hopefully lah. Okay, dan tolong cek juga sebab apa yang saya perhatikan di sini. Sekejap bahagian mana cursor saya pun dah hilang. Okay. Bahagian sini sebab saya tak pasti awak melukis ke melakar. Sebab apa yang saya nampak di sini adalah melukis. Sebab saya tak nampak awak lakar. Sebab kalau lakar, you don't have to draw, gunakan pembaris sebagailah. Okay. So kalau you melukis, apa yang saya nak komen di sini, cuba semak semula adakah jarak ini merupakan jarak 900 dan cuba cek balik adakah ketinggian ini dari bawah ni dia merupakan 3600 lah kalau saya start bermula pada apron sampai ke ceiling. Atas ni adakah dia 3600. Okay. Sebab saya nampak dia agak dia punya jarak jarak bumbung ni. Okay. Ini gap antara dinding ke bumbung tu nampak macam kecil sangat. Tak tahulah mungkin pada paparan yang awak send. Okay, cuma minta you check balik. Kalau dia 900 is okay lah. Okay, that's it. Rasa itu sahaja. So, you still need to alter for the major error lah di sini. Boleh ya? Harap okey ya. Yang kawan-kawan yang lain yang tengok tu faham tak apa yang saya bincangkan di sini? Jelas Okey. Boleh ke? Kenapa hari ni nampak slow? Boleh. Suara pun dengar jauh je. Saya tengah charge phone. Hello? Ya, Saya charge phone. Saya letak tak dengar ke suara? Dengar macam jauh je. Okay, one more thing. Tolong pastikan juga pada bahagian hujung. Okay, di penghujung sini pastikan ni garisan longkang. Kita dah explain semalam. Saya dengar double lah pula suara. Ni ni garisan bumbung. Okay, so kita start di sini. Bukan di hujung longkang luar. Boleh kelas? Boleh Boleh. Ini saya tak pergi lagi pada bukaan pintu dan tingkap awak ni. Saya pergi pada yang bahagian-bahagian meja dia dulu. Okay.
Okey, yang ini pula kalau kita tengok okey. Masalah pada line di sini. Perlukah line di situ nak tanya? Apa fungsi line di situ? Bumbung yang ditunjukkan di sini ya ini paling tinggi lah. Paling utama. So air hujan akan drop ke sana. Tapi kalau you buat line kat sini, air hujan akan turun sebelah sini. Nampak tak? Dia akan pergi ke sana. Agak pelik lah kan? Sebab bumbung ni merupakan bumbung limas Belanda. Perlukah lagi ada satu garisan di tengah-tengah sini? This one, you need to check this one. Ni nampak rare lah. Okay. Tolong check Okay, yang lain tu kita nampak combination of limas Belanda dan juga jenis limas lah. Ada dua. So minta di unjurkan lah untuk dapatkan pandangan hadapan dan juga sisi. Okay. Selain dari tu, so far okay. Cuma cara menulis tak boleh lah. Sengit-sengit macam gitu. Dan tulisan pastikan guna huruf besar lah. Okay. Ini pun saya tak pasti awak melakar. Tapi saya rasa awak melakar sebab ini merupakan satu line sahaja untuk dinding bata berlepa. Untuk melukis, dinding bata berlepa kena double line lah. Di samping you kena provide dia punya simbol. Okay. Untuk lakar pun, pelabelan pastikan awak tulis dia elok-elok lah. Jangan tulis cincang macam ni. Boleh Okey, itu. Okey, kita tengok yang ini pula. Boleh nampak tak pada paparan awak? Boleh nampak? Boleh. Okay, good. Okay, first of all, kalau saya tengok garisan bumbung di sini, garisan bumbung saya nak tanya awak, berapa angle yang kita guna pada plan lantai? Empat lima. Yes. We just use 45 degrees only. Kita akan gunakan 45 darjah sahaja. Tak boleh guna 30, 60 dan ikut suka tak ada. Memang wajib 45 darjah. So kalau kita tengok di sini, angle ni mungkin salah pada pandangan saya. Tapi rasa ini bukan angle 45. Okay, both side lah. Dan satu lagi yang kita boleh detect, bila mana garisan ini, ni saya cuba lukis, solidkan dia. Dan garisan ini, dia tak boleh berada dalam keadaan yang tidak selari. Nampak tak antara kesalahannya? Okay, so ini merupakan major mistake awak lah. Okay, so you need to alter this one. Di samping tu, garisan ni, saya tak tahu ni bumbung jenis apa. Kalau dia adalah limas Belanda, simbolnya hanyalah macam ni. It should be dotted line lah, tapi saya make it solid Saya nak highlight, dia akan jadi macam ni je. Okay. Dia tak boleh lagi ada line. Ni tak sure lah apa line awak buat ni kat sini. So memang salah lah. You need to check this one. Okay. And then sini pun saya rasa ni tak betul. Ni pun salah. Banyak benda ni. Dan ni sambungan di sini. Ini memang totally lah ni. You kena check balik, alter balik lah. Tengok di mana salahnya tu. Okay. So disebabkan plan bumbung awak dah silap. So for sure di sini pun you need the alteration lah. Sebab bumbung biasanya dia tak boleh landai macam ni. Nampak tak? Okay, gradient yang kita gunakan di sini adalah 30 darjah sahaja. Kalau you perhatikan di sini dia ada dua angle yang berbeza. Nampak tak? Digunakan. Tak boleh macam tu.
dia juga akan jadi selari. Even though pada pandangan hadapan dan sisi, kita menggunakan gradient untuk garisan bumbung kita adalah 30 darjah. Okay, yang ini yang di-advise lah. Okay, so setiap dia punya garisan bumbung, dia punya gradient 30 darjah tu kena juga sama untuk ke semua binaan bumbung kita. Tak boleh ada yang berbeza macam ni. Okay, so boleh ya. Harap-harap tuan yang empunya diri tu dia dapat catch up lah apa kesalahan-kesalahan tu. Okey, yang ini pula ada lagi Okey, okey, yang ini kalau saya tengok di sini okey. Yang di-provide di sini adalah limas dan tabel layar. So ini adalah tabel layar, ini adalah limas dan menggunakan dua ketinggian berbeza. So it's okay. Cuma pada bahagian sini, okay, dia kena ada line secoet lah di hujung garisan bumbung tu. Dekat tumpu kasar. Mesti ada line yang tutup di situ. Dan untuk longkang juga mesti adalah somewhere around here. Okay, sini juga. Sebab dia berlakunya liku-liku di situ. Kat sini ada Jangan bagi lebih pula. Dia ketinggian, ketebalan dia adalah 100 mm. So awak gunakan ini tak ada sangat masalah besar. Cuma itu je lah. Jenis bumbung pun yang simple. Yang ini saya dah mirrorkan dia sebab tu dia dapat side sini. Lukisan sebenarnya dia berada, plan ni berada pada pandangan atas dia berada di sebelah kanan. Okay, saya dah mirrorkan dia, dia jadi belah kiri lah. Doesn't matter. Untuk awak punya sendiri, you tahulah Okay, so apa lagi yang kita nampak kesalahan di sini? Takat ni itulah. Sebab ini adalah lakaran kalau tak silap saya lah. Sebab dia masih lagi single line untuk dinding. Okay. Okay, you andaikan yang ini adalah border kertas awak. Okay. Layar 8 ke, yang melukis ke, yang melakar ke, sama je. Okay, ni size A3 awak. Awak dah setkan katalah you punya kedudukan pelan lantai. Ada side situ. Okay, yang ini adalah pelan lantai. Okay, dan yang di sini katalah dia adalah saya just lukis macam ni je Gitu je. Okay, bahagian ni. Ni adalah pandangan hadapan. Dan yang di sebelah sini, okay, katalah you punya side view awak sekejap saya nak lukis bumbung. Katalah macam ni. Saya lukis satu type je lah. Okay, simple. Okay. So, apa yang kita dapat, kita unjuk kat sini. Okay, so ini pun nak unjuk untuk dapatkan ketinggian. So di sini starting awak 45 darjah kena ada lah. Starting point kat situ dia turun ke sini. So ini di sini. Nampak So bumbung awak akan dapat ketinggian sini lebih kurang macam tu. Macam tu lah. And then dinding. Lebih kurang. Okay. Yang ini adalah PS. Awak lakar ke melukis ke apa ke hanya pada satu helaian A3 awak macam ni. Okay. So bila you masuk ke halaman 8 pun drawing awak kena macam ni juga. Ketiga-tiga view kena berada dalam satu helaian sahaja. Tak boleh awak pisah-pisahkan. Walaupun awak nampak kertas yang saya provide dekat awak tu ada 3 helai untuk halaman 8. Tapi awak hanya melukis sehelai sahaja. Yang 2 helai lagi tu nak buat apa? Just in case awak punya helaian yang pertama tu rosak ke, you nak buat semula ke, you nak buat lagi cantik ke. Tak puas hati kali pertama awak buat, nak buat kali kedua ke. So it's up to you. Okay? Boleh jelas di situ? So ketiga-tiga kena ada. Sorry? Cikgu, yang saya punya kan, pandangan hadapan duduk kat pandangan sisi duduk kat pandangan hadapan. Yang tu tak apa? Tak ada masalah. Cuma pelan lantai awak kena ikutlah berada di atas pandangan hadapan. Tu je. Jangan pula pelan lantai awak duduk kat, macam yang saya lukis, tiba-tiba PH awak duduk dekat tempat PS saya. PH akan ada PS. Tu tak betul lah. Unjuran konsep ortografik kena follow. Unjuran sudut yang ketiga. Okay? Boleh dapat, Khairil? Jelas? Maknanya saya punya salah ya? Oh, punya lukis macam mana?
Saya pelan lantai dekat tempat cikgu. Tapi pandangan sisi depan terbalik. Okay, you just ubah je lah nama dia. Nampak tak? You Nama je lah. ubah. Drawing tak payah ubah. Nampak? Tapi anjung kereta bukan sepatutnya duduk kat pandangan hadapan. Tak apa, tak ada masalah. Ikut awak lah rumah awak kan? Oh, boleh kan? Okay. Kalau you rasa tak puas hati, you tukar je plan lantai duduk belah kiri. Tu je. Boleh Siapa lagi yang ada masalah, yang ada konflik, yang rasa macam was-was, tak ni, tanya sekarang. Sebab pukul berapa dah? Hari ni saya nak lajak sedikit lah sebab hari ni hari Rabu. Awak habis kelas dengan saya pukul 1. Saya terpaksa lajak sebab kita nak masuk sedikit perpaipan. Sedikit perpaipan. Nampak tak? Perpaipan ni agak rumit. Sebab awak dikehendaki untuk melukiskan lukisan ISO. Bukannya sekadar melukis ortografik semata-mata. Bila melibatkan ISO, it will be something tedious work. Okay? Dia akan jadi sesuatu yang memang pening kepala sikit lah. So, we need to guide you. Okay? Okay, ada lagi sebarang persoalan untuk lukisan bangunan. Tak kira lah sama ada melakar ataupun melukis. Anybody? Any one of you? Before we proceed any further. Cikgu boleh tengok yang saya punya. Yang? Lakaran. Lakaran siapa punya? Saya punya. Yang. Saya sebenarnya tak cam awak punya yang mana satu. Okay. Is it this one? I don't think so. Bukan. Sekejap Is it this one? Ni. Okay. Oh, okay, ya. Cikgu kan cikgu kata yang tu yang complicated kan. Bumbung boleh dia sikit je. Boleh tak kalau saya ke depan sikit dia punya longkang tu kira line tu tak ada Dah jadi 5 terus. 5 bumbung tu jadi besar sikit. You snap nanti bagi pada saya? Boleh? Boleh. Okay, macam kes awak kan? You just change the name of view di sini. You jadikan ini sebagai pandangan hadapan dan yang ini sebagai pandangan sisi. Dia tak boleh bila you letakkan di sisi hadapan. You punya pelabelan dah salah. Kita tak kisah awak nak letak ni sebagai hadapan awak macam mana pun. Tapi konsep unjuran tu kena follow. Dia tak kisah you letak ni sebagai hadapan atau sisi tak jadi masalah. Sebab sekarang ni saya nampak awak risau tentang you punya tempat letak kereta. It doesn't matter. Okay, tak ada masalah pun you nak letak rumah awak, kecuali lah kalau you letakkan bahagian belakang ni sebagai pandangan hadapan. Nampak tak? Jadi apa yang awak nak tonjolkan pada audiens, pada kita kan? So kita tak nampak apa yang nak awak tunjukkan di sini. So kita nak cuba pamerkan sama ada this side ataupun this side. Kita tak nak bahagian sebelah sini. Sebelah sini tak cukup info dia. Banyak you punya butiran berada di sebelah sini. Nampak Sebelah kiri. So kita nak tonjolkan itu. Kita tak nak you tunjukkan yang di sebelah kanan. Sebelah kanan banyak butiran yang kita tak nampak. So bila tak nampak, macam mana you nak highlightkan perkara-perkara contoh lah macam ketinggian aras bumbung yang berbeza. Kita tengok pada plan, kita tak boleh nak detect sama ada bumbung awak tu yang you provide tu pada pemikiran awak, kita tak boleh nak baca. Adakah awak rasa awak dah kata dah dia tinggi rendah, tapi pada orang lain dia tak ketahuan pun yang mana satu tinggi rendah. Dia tak boleh nak detect. So dia boleh detect selepas awak buat unjuran pada sisi dan hadapan. Nampak So kalau ini you jadikan sebagai pandangan hadapan, belah arrow kita ni, dia tak boleh nak bagi gambaran sebenar secara keseluruhan rumah awak tu. Boleh faham? Boleh Khairil? Tapi cikgu saya rasa macam salah dia punya pandangan sisi. Pandangan sisi awak. Sebab dah yang cuba cikgu tengok yang saya lukis kan. Kan saya buat bumbung limas kan. Dia naik, lepas tu dia terus ikut dengan bukan kat pelan lantai, bukan kat situ je, kira-kira yang kira pandangan sisi ke?
yang kan cikgu Soban. Jadi saya sebut yang belah kiri ni penengah depan tu. Ya, pandangan apa sini? Itu. Okay. Kan bumbung kan. Sepatutnya limas tu saya rasa salah cikgu. Limas ni ada something yang tak kena. Nampak tak line sedikit ni? Satu lagi yang limas Belanda tu cikgu. Okey, ni. Limas Belanda awak pun dia tak balance dengan yang di atas sini. Bagi balance je lah. Jadi Kan sepatutnya kalau you tengok bila you buat unjuran, you boleh imagine lah bumbung ni dia adalah yang utama. Okay. Air hujan turun sini, you check balik. Okay, dia turun sini. Sampai part sini dia turun pergi sana and then ni turun ke sini. This connection line ni kat sini ni. Memang di sini dia perlu tau. Tapi bila sampai kat sini dia jadi macam something weird. Kenapa dia lajak pergi sampai kat sini kan? Nampak tak? So awak masih perlu alter sikit di sini. Di bahagian sini. This part. Lagi saya tunjuk kat cikgu yang lain. This part you tolong study semula lah. Okay. You kena main dengan unjuran pandangan hadapan sisi lah. Tengok. Betul tak? And then jangan lupa bila you buat unjuran, kita ada 3 jenis bumbung sahaja. Kita ada tebing layar, limas dengan limas Belanda. Dan cara dia punya orang kata unjuran tu kena ikut betul-betul dalam buku teks awak. Dia tak akan ada perubahan. Kalau you provide tebing layar pada plan, bila you unjurkan, you jangan tukar pula dia jadi limas Belanda ataupun limas. Nampak tak? So you have to follow exactly dia punya simbol bumbung pada plan lantai dan juga selepas diunjurkan masih lagi mengikut jenis bumbung yang awak buat pemilihan awal tadi tu. Jangan you pergi ubah pula. Masalah awak yang saya tengok ni, saya rasa lah awak tak gunakan buku teks awak sebagai panduan. Sedangkan dalam tu kita ada 3 kategori bumbung sahaja. Bumbung ada macam-macam jenis bumbung. Kita cuma highlightkan 3 sahaja. Dan kita takkan gunakan selain daripada yang ada dalam buku teks. Nampak tak? Okay. Memang ada macam-macam jenis bumbung. Kalau awak tukang rumah awak kontraktor ke apa, dia boleh provide pelbagai jenis bumbung. Dia nak bumbung jenis segi berapa, segi 6, segi 7, semua ada. Tapi untuk kes kita tak payah nak complicatedkan diri. Kita pilih 3 sahaja. Dalam pilih 3 ni pun, kita masih lagi ada masalah. So kita cuba larilah, cuba keluar daripada masalah tu. Kita refer balik buku teks. Buku teks kata macam mana. Dia punya simbol bumbung dia. Tak susah sangat pun. Kalau you tengok dalam muka surat, okay. Kalau awak ada buku teks lah you boleh buka semula pada muka surat 138. Dekat situ memang ada jenis bumbung 2 aras yang berbeza dan ada juga 2 jenis bumbung yang berbeza. Okay, 138. Di sini dia ada combination of limas dan juga tebing layar. Dah cukup dah jenis bumbung ni. You just alter sedikit sahaja. Awak jangan buat perubahan yang besar sangat. Sekejap lagi you sangkut. Okay. Cuma kita main dekat ruang dalam plan lantai lah. Kalau mungkin dalam buku teks dia letakkan ruang dia kat sini. You ubahlah, you ubah sesuai. Supaya tak adalah nampak awak copyright sebiji. Kita jadikan buku teks sebagai rujukan kita. Bukan untuk diambil idea 100% and then masuk dalam projek kita. Tak. Okay. You get the idea? Isn't it clear? Yes. How about the rest? Yang lain okay ke? Because we need to process. Okay? Saya ada yang pandangan hadapan. Siapa punya? Ashraf Siapa Suara sangkut-sangkut. Asraf. Awak dah hantar dekat saya yang tu Awak punya yang mana? Malam Sekejap. Ada kod dalam sini. Kita dah masukkan kod. Sekejap.
Awak hantar dalam tele ke? Sekejap Boleh. Sekejap. Okey, okey ada. Rasa ada dah masuk sini dah tadi. Sekejap saya tengok. Ni lah. Dah cikgu. Ni. Yang ini Ha. Betul? Yang tu betul cikgu. Kita kena tarik Yang sampai tadi tu bawah. yang kita komen. Bumbung dia nampak okey dah. You nak tanya apa? Yang pandangan hadapan kan. Kena Pandangan sampai atas hadapan bumbung. ya. Ha? Yang memang kena sampai bumbung lah. Ni sampai atas lah tiang dia. Okay. Sebab dia support. Boleh Boleh. Boleh, Yang lain semua boleh, okey dah cikgu. So far saya nampak okey. Cumanya bahagian sekejap bahagian bumbung. Okey. Kejap. Dinding. Bumbung awak tiang ni kan? Ni ada tiang. Sebab kat sini nampak terlampau. Sekejap. Saya highlightkan. Ni bahagian sini Allah. Okey, bahagian sini Cek balik awak punya ukuran betul ke tak? Sebab pandangan mata kasar saya tak boleh nak detect lah ukuran awak betul atau salah tu. Cuma awak belum lagi allocate pintu tingkap kan? Nanti buat sekali lah pintu tingkap untuk lakaran, untuk melukis sebab kita nak check awak lukis betul ke salah. Itu sebabnya kita nak awak buat lakaran dulu. Sebab kita tak nak nanti bila you tak ada letakkan pintu tingkap pada lakaran, terus je you nak turunkan dia pada lukisan awak pada halaman 8. Okay. You dah terus lukis kan, lepas tu salah. Contoh lah kan, nak kena padam balik. Macam tadi kan, yang kita detect tadi tu, dia punya tinggi pintu dia start dari apron. Tak boleh lah. Dia kena up sedikit, kena ada gap baru start you punya level pintu, iaitu aras lantai. Nampak Sebab tu bila you kata cikgu nak kena lengkapkan plan lantai pintu apa semua. Actually kita nak tengok you punya overview, you punya mind, you set macam mana kedudukan pintu tingkap awak. Supaya kita boleh komen, kita boleh edit sama-sama. Sebelum kerja melukis yang sebenar awak jalankan. Kalau tak nanti until end of the day baru dapat detect. Oh, you punya pintu salah, nak kena padam. Bila nak kena padam ni, masalah dia cukup remeh. Sebab bila you padam sedikit, dia akan habis semua yang lain. Bila you nak lukis balik, dia jadi tak cantik dah. Sebab drawing kita untuk bangunan ni 1/100 je skala dia. Dia akan jadi terlampau kecil. You get the idea. You faham tak apa yang saya maksudkan? Sebab tu kita cuba cari you punya salah daripada awal. Bukan nak cari salah Cuma kita nak baikilah sebelum dia jadi melarat. Boleh? Okay, baik. So yang ni cek balik semula Ashraf. Untuk bahagian jarak dia. Sebab kita gunakan jarak 900 ni daripada dinding awak. Okay, all out lah. Dia tak boleh terlampau hujung sangat. Dia mesti ada jarak dia. Okay. So you check balik. Tengok balik berapa. Okay. Boleh ke? Dan gunakanlah buku teks awak tu. Dalam kesok 138, 139 tu jelas ditunjukkan pada kita. So tak jadi masalah besar sangat lah untuk lukisan bangunan. Okay, shall we proceed to the next, kita nak pergi pada next item kan, sebab saya nak masuk, sekejap Khairil. Kalau lukisan tu dah okey semua, bolehlah awak proceed untuk melukis sebab minggu ni patutnya awak habiskan untuk melukis sebab kita dalam proses nak buat perpaipan. So hari ni kita akan buat sedikit perpaipan. Kita ada 5 minit lagi ke pukul 1 tapi kita akan lajak. Line dia kot. Sekejap sebelum saya start untuk paip.
Beza lakar dengan lukis ada ukuran lengkap dan tingkuk. Bukan. Apa maksud beza lakar dengan lukis ni? Lakar, awak tak boleh menggunakan peralatan seperti pembaris. Awak hanya boleh melakar. Kalau awak bijak lah. Okay, awak draw dulu line tu nipis. Kalau nak guna pembaris tak confident. Tapi bila sampai dekat nak melakar, nak guna pensel yang tebal, terang, awak highlightkan di atas garisan yang awak lukis blur tadi tu. Nampak tak? So, banyak yang hantar dekat saya tu semua melukis dah. Dia tak jadi melakar. Semua drawing melukis. Kalau you nak lukis dulu, awak terus lukis, lepas tu nak lakar pun tak ada masalah. You dah lukis, lepas tu you lakar balik lah. Tu je. Lukis ada ukuran lengkap. Ya, lukis memang exactly. Tapi melakar pun kalau boleh, dapatkanlah dia punya orang kata perkadaran. Tak naklah secoek tu. Gunakan ruang A3 tu sebaik mungkin untuk allocatekan you punya plan lantai, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okay, supaya nanti you dah pandai nak budget dah, nak adjust dia macam mana. Nampak tak? Cuma beza lakar lukis ni, itulah tak boleh guna pembaris sebenarnya melakar. Itu je beza dia. Boleh Hani? Boleh ya? Because kita nak pergi sedikit pada Aiman masih tak boleh masuk juga Okay. Boleh nampak paparan? Boleh. Boleh ya? Okay. Dalam helaian yang saya bekalkan pada awak, ada tak awak jumpa kertas yang macam ni? Ada Okay. Kertas ni diguna pakai untuk awak melakar. Kalau tak silap saya untuk perpaipan juga melakar. Okay. So awak dibekalkan kertas ISO grid. Nama kertas ni adalah ISO grid, di mana kalau you perhatikan dia memang dah mengikut ISO. Bukaan sudut dia adalah 30 darjah, 30 darjah. Clear? Kita akan gunakan yang ini untuk kita buat lakaran ISO bagi perpaipan. Okay. Di sini Okay, yang ini adalah soalan nombor 8. Okay, dalam modul ada. Kita dah buat sebelum ini. Okay, so kita nak tengok semula. Okay, saya tolak tepi sekejap. Okay. Kita diberi lukisan perpaipan isometri yang simple. Okay, yang tak ada dia punya sanitary lain tak ada. Dia cuma ada paip pencawang, dia ada kunci paip. Okay. Dan dia ada meter dan dia ada pilih. Itu sahaja. Just a very simple exercise here. Okay. So starting point diberi pada kita iaitu pencawang, paip pencawang di sini. Dan yang ini merupakan dia punya simbol dah dia bagi kat kita siap-siap. Boleh nampak di sini Okay, so apa yang kita nak bawakan pada awak adalah kita nak follow ISO dan kita nak lengkapkan kita punya. Saya tolak ke tepi sedikit bagi nampak sikit, tahu dah yang ini dalam paip yang ini. Okay. Sebab sekejap lagi kita nak lukis kat sini. Okay, ingat yang ini adalah dari ISO ke auto. Okay. Awak perlu setkan lukisan awak dari zero. Dari kertas yang kosong sehinggalah awak dapat menghasilkan rajah ISO dan juga rajah autografik. Understand? Di samping tu fokus awak adalah pada dapur dan bilik air. Dua ruang ni awak kena extract dia, kena keluarkan. Tak payah keluarkan the whole set ruang rumah awak, keluarkan dua sahaja. Nanti untuk partition-partition dinding kita akan perjelas awak untuk kelas yang seterusnya. Understand? So untuk hari ni nak bagi awak faham apa kehendak tugasan 3 kita adalah awak ada sekarang plan lantai. Okay, plan lantai yang dah siap awak buat. Tapi ada lagi arahan-arahan dia saya tak perjelaskan lagi. Hari ini saya nak bawakan awak apa yang perlu awak set dalam minda awak adalah awak kena create lakaran untuk ISO pipe. Okay, saya peringatkan awal pada awak for us in creating our isometry for perpaipan, it will be such a very complicated work. You know what I mean? Faham maksud saya?
untuk menghasilkan satu lukisan ISO bagi per paipan, dia merupakan satu kerja yang agak rumit. Tu you kena tahulah. Bukan saya nak menakut-nakutkan, tapi bila kita dah diberitahu kata satu benda yang agak a nightmare for you, you kena study lah. Kelas kena attend, kena masuk, tak dapat masuk, kena tanyalah, PM lah apa yang dah belajar. Kalau tak nak PM, boleh refer buku teks. Kalau tak dapat buku teks, barulah tanyakan kawan. Kalau tak nak tanya saya, tanya je, tak ada masalah pun. Okay, so saya nak bagi tahu awal-awal lah. ISO bukan perkara mudah bila mana kita nak melukis pipe kita. Tapi untuk hari ni, kita nak tengok dulu daripada ISO. Okay, kita nak transform dia ke rajah ortografik. Ini dah pun awak belajar, tapi dalam exam ramai yang tak boleh jawab. Ramai lagi yang masih blur. Boleh boleh faham? Boleh ke? Okay, boleh Because we are going to start. So saya akan start Kita ada pipe pencawang, kita dah start, kita dah ada sebahagian yang diberi pada kita. So saya tolak tepi sedikit. Okay. Okay, kita ada aliran pipe di sini. So ini adalah aliran pipe kita. Nampak? Okay, let's say I will highlight this as a, katalah saya highlight dia sebagai warna, let's say the yellow colour here. Ni. Warna kuning. Okay, so yang kuning tu adalah di sini. Nampak? Can you see this? Nampak. Boleh Okay, sekarang saya nak tukar pula pada colour yang merah. Okay, sebab saya nak pergi highlightkan pipe dalam keadaan menegak di sini. Nampak? Pipe saya yang colour tegak. Yang colour merah tegak tu. Boleh dapat So di situ sebelum saya buat yang itu, saya nak pergi juga pada line, let's say tukar lagi colour yang ini bagi jadi warna hijau. Okay, sepanjang ni warna hijau. Dia tak belok mana, kita jadikan hijau semuanya. Ni dia berhenti setakat tu. Yang ini pun akan jadi warna hijau. Okay, setakat itu boleh boleh follow Okay, kita ada line kuning. Line kuning dah pun saya buat. Okay, kita ada line hijau. Dan kita ada merah. Merah, awak ingat lagi kalau ada merah sahaja, dia seolah-olah ada, sekejap saya pergi ambil, sekejap saya keluar daripada paparan ni sekejap. Ingat pipe yang merah pipe yang merah. Okay, tadi saya kata ada pipe kan yang dalam keadaan tegak. Okay, so bila ada pipe dalam keadaan tegak, you andaikan ni lah pipe kita ni. Nampak ni? Saya punya silinder. Ni silinder lah. Okay. Bayangkan ni adalah pipe dalam keadaan tegak. Boleh nampak tak? Ini adalah tisu punya roll tu kan yang dah habis tu. Nampak ke? Silinder? Boleh nampak Okay, yang ini adalah andaiannya dalam keadaan pipe tegak. Tapi bila mana you tengok belah atas, mana dia atas? Ni atasnya. Okay, you akan represent dia sebagai satu bulatan. Understand? Okay, sebagai satu bulatan. Dia seolah-olah macam ni lah. Tadi dah saya kata tegak. Ni pen pen dalam keadaan tegak. Lepas tu cikgu kata kalau yang tegak tu kena andaikan dia, kita lukis dia sebagai bulatan. Yes, kita lukis sebagai bulatan. Seolah-olah macam saya ambil ni, masking tape selotip ke whatever tape lah. Okay, andaikan dia macam gitu. Tadi dah tegak dah. So kita andaikan kita lukis bulatan. Ini adalah bulatan pipe kita dalam keadaan tegak, letak gitu. Nampak macam ni. Boleh So yang bulat ni akan awak lukis di sinilah. Patah balik pi kat dia. Okay, yang bulat ni akan mewakili pipe yang tegak kita tadi. So kita highlightkan sedikit ni
Pipe tu di sini. Sekejap. Okey, dia di situ. Saya dah dapatkan pipe yang merah tadi tu, dia dalam keadaan tegak. So kita represent dia sebagai bulatan. Nampak? So kalau kita perhatikan yang color kuning tadi, line kita yang color kuning, dia berada di sebelah bawah. Okay? Bila dia berada di sebelah bawah, we just forget it. Kita pergi yang seterusnya. Kita jangan dah duk tengok yang line kuning tu. Kita dah betul dah. Kita just proceed. Kita dah sampai pada line yang color merah. So kita nak highlightkan yang color hijau. Color hijau dia berada di sinilah. Kalau you tengok pipe tu dia akan ada di sini. Dan kita dah belajar dia punya law, dia punya undang-undang. Bila kita nak melukis ortografik, awak hanya letakkan satu garisan betul-betul exactly dekat center of bulatan kita. So yang hijau tu akan berada di sini. Where is my hijau? Okay. So kena guna yang ini. Ni. Color ni. Okay. Yang hijau. Nampak tak? Boleh nampak clear is tu? Boleh faham Sebab ramai sangat yang masih lagi salah. Okay. Puan Isah itulah. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Dennis je kot yang jawab lengkap tu. Okay. So di sini kita dah jumpa apa? Kita jumpa ni lukis lawa-lawa. Saya tak apa, tak lukis cantik pun. Awak tu. Lukis cantik-cantik. Saya tak tahulah besar mana. Saya kena lukis besar sikit lah. Sebab nak bagi nampak ke awak tu. Okay. So line hijau. Kita sambung lagi line hijau kat sini. Nampak? Saya berhenti takat tu. Okay. Pada drawing awak boleh aja awak lukis dalam garisan binaan. Tapi jangan lukis garisan objek yang cross dalam kunci pipe awak. Kita nak kalau boleh kunci pipe tu biarlah dia kosong segitiganya. Understand? So bila sampai di sini kita akan melukis pula. Sekejap Saya try ambil segi 4 untuk lukis ni ubah sikit. Saya ubah dia punya color. Okay, katalah gitu nak melukis meter pipe ni, okay, meter air ni, make sure segitiga awak yang tajam tu dia ikut arah arrow kita. Nak buat macam mana tu? You kena lukis satu-satu. Kena buat macam ni lah. Ni. Okay. And then jangan lupa untuk hitamkan kawasan di bawah. Nampak tak? Jadi yang tajam segitiga tu dia menuju ke dalam rumah kita dah. Dan di samping tu jangan lupa untuk letakkan simbol arrow sekali. Di sebelah atas sini. Okey, kita dah lengkap sampai ke situ. Boleh nampak ke? Boleh Okey, dan jangan lupa, boleh ikut tak? Ni saya just refresh balik je ni. Bukannya satu benda baru pun pada awak. Ni saya terus nak pergi ke drawing yang berikutnya lah. Untuk dapatkan kunci pipe satu lagi yang kita nampak di situ. So kunci pipe kalau boleh perkadaran dia bagi sama lah. Awak kena guna alat lah. Okay, kunci pipe. Okay, and then lepas kunci pipe kita ada garisan hijau. Nampak ni garisan hijau kita. Okay, garisan hijau tu merupakan pipe dalam keadaan mengufuk kita. So jangan lupa kita sekarang ada lagi pipe dalam keadaan tegak. Okay, so tegak di sini saya lukiskan. Nampak So we still need to provide another circle. Circle kena ada kat sini. Itulah saya lukis gitu. Sama besar tak? Lebih kurang Bagi dia sama besar. Lebih kurang. Awak kena buat dia betul-betul lah. Sebab awak pakai template, so you can choose template apa. Okay, so okay. Cantik Okay, so di sini hijau, kita teruskan dengan hijau. Garisan hijau kita kat sini.
Dia masuk sampai ke mana? Sampai ke situ. Nampak tak? Boleh faham tak? Apa yang kita tengah draw di sini. Dia masuk sampai ke tengah pada pipe bulat awak tadi tu. Ke situ. Sebab dia berada di atas. Pipe yang color merah dan keadaan tegak tu dia nak ke bawah. Dari atas dia nak turun ke bawah. So ini adalah cara kita baca kita punya aliran pipe lah. Understand? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh follow Okay, so next saya nak highlightkan dia sebagai color, saya tukar color biru pula. Okay, so this is the line for this blue pipe. Nampak Pipe color biru. Tadi kita dah lukiskan bulatan. So disebabkan kalau you perhatikan line hijau dengan line biru adalah selari. Nampak Dua garisan ni atas dan bawah tapi dia adalah selari. Disebabkan dia adalah selari, dia coincide, satu di atas, satu di bawah. Cuma sambungan dia bertambah ke depan. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah kita just tambahkan garisan biru di luar daripada bulatan pipe yang color merah. Setakat itu. Nampak ni? Ni saya lukis ni. Okay, merujuk pada pipe biru kita. Nampak? Boleh follow? Ini cara yang betul Jangan awak suka-suka hati melukis je. Okay, and then saya sambung lagi pipe biru. Katalah kat sini Saya tak tukar colour, saya ambil je colour yang sama. Okay, dia sebenarnya belok di sini. So kita pun belokkan je lah. Panjang mana tak jadi masalah. Itu yang special dalam pipe ni. Kalau awak tanya saya, cikgu berapa jarak daripada center pergi ke kunci pipe cikgu buat tu? Okay, kita just anggarkan sahaja. Takkan nak pergi sukat ni berapa jarak kat sini exactly the same. Kalau you nak buat tak ada masalah. Boleh je. Okay, so you kena pandai budget lah. Kalau tak nak pergi ukur sesatu kan. Okay, sekejap lagi saya akan tegur sedikit lah untuk kerja pipe awak yang dalam exam. Okay, untuk hari ni kita akan tengok perjalanan kita biru. And then naik lagi yang color merah. Okay, line color merah. Ini pipe color merah. So bulatan, saya nak tanya awak. Bulatan kita, okay. Adakah macam gini betul? Nak tanya awak ni. Sebelum kita proceed. Ini pipe kita. Okay, betul tak apa yang saya lukis di situ? Bahagian sini. Is it correct, class? Salah. Salah. Sebab apa salah? Sebab kalau saya lukis macam gini, seolah-olah pipe biru tu berada di atas. Sedangkan kalau kita bergerak, kita mengikut perjalanan pipe tu, dia sebenarnya dari bawah naik ke atas. Kalau macam ni dia dari atas nak turun ke bawah. So ini dah salah. Boleh faham So yang betulnya adalah, okay, sekejap. Okay. Ni sekejap kita lukis balik ni Ni merah ni tadi. Okay. So pada sini kita akan lukis dia macam gini. Okay, saiz lebih kurang macam gitu. Boleh nampak So di sini. Tak boleh masuk line biru dekat dalam bulatan merah pipe. Nampak tak? Yang boleh masuk adalah line apa? Kejap, saya bagi warna lain pula. Katalah saya bagi warna pink ke purple, tak tahulah. Ni katalah pink kat situ. Okey, yang boleh masuk dekat dia adalah Yang pink. Pink. Macam ni. Nampak ni? Ni pink kita. Dia tak boleh bergerak gitu. Dia tak boleh hala ke situ. Kenapa tak boleh hala ke situ? Nak tanya awak. Why? Sebab dia naik atas, dia tak belok. Bukan. Sebabnya kalau you bandingkan pada ISO awak dalam darjah 4 tu, line yang color purple tu, purple ke pink tu, okay, dia adalah selari dengan line color biru. Nampak tak?
Aliran dia sama, hala dia sama. Jadi takkan nak belok. So kita kena follow yang biru ni juga. So dia ke depan. Itu cara dia. Jangan you kata tak tahu nak belok, nak pergi mana pula. Boleh Can you get the idea here? Boleh? Boleh. Okay. Bila dah sampai ke sini, kita tak payah lagi dah duk pi tengok pipe ni turun ke bawah, nak lukis lagi bulatan. No. This is the end of the day. Okay, ini adalah pengakhiran dia. Cuma bagaimana kita nak perjelaskan maksud untuk tab. Untuk pilih di luar di sini Bila jumpa je tab, yang ini adalah tab tempat keluar air tu, tab tu. Macam mana kita nak simbolkan dia? So kita gunakan, sekejap kita gunakan circle ataupun one dot. Okay, one dot. Black colour. Shade dalam dia semua. Nampak? Boleh nampak tak? Ini menunjukkan point keluar air. Bila mana ada tab sahaja, simbolnya macam gini. Hitam yang di lorekkan. Okay, jangan awak buat tebal hitam dalam tu kosong bulat. Saya dia nampak macam tu sikit sebab okay, jap. Tak boleh dah. Tapi hitam ni hitam semua sekali lah bulatan tu. Boleh faham Boleh setakat ni? Okey, nak tanya awak, adakah kita dah habis kita punya kerja-kerja untuk perpaipan di sini? Belum. Apa yang kurang? Garisan kecil je. Garisan calik-calik menunjukkan kita punya sambungan pada setiap siku-liku kita. Okay, so as a start, dia dah beri pada kita. Ini diberi pada kita. Saya just highlight once again. Itu diberi pada kita. Kunci pipe tak perlu Awak jangan tersalah pula. Dia hanya melibatkan aliran pipe yang ada siku-liku sahaja, yang belok-belok. Kalau tak nak pening-pening, you just refer pada rajak 4. Dekat mana ada calik-calik, kita just follow sahaja. Understand? Can you get the idea? Okay? Kita ada pada pipe. So kita calik sedikit. Yang ini diberi markah Awak jangan lakar. You need to draw. You need to lukis guna pembaris. Jangan calik-calik gitu je. So dekat siku-liku juga ada calik. Kita calik. Saya freehand lah. Okay. And then dekat situ ada. Dekat sini pun ada. Dekat sini pun ada. That's it. Okay. Kita dah siap kita punya lukisan ortografik. Dari ISO kita pindahkan ke auto. Nampak So tugasan 3 yang kena awak buat adalah sehingga peringkat ini. Awak kena lukis semula plan lantai tapi mengikut skala 2. Faham Okay, so awak jangan ingat hanya melukis ini sahaja. You kena provide juga perkara-perkara perkara-perkara yang ada dalam bilik air dan juga dapur awak. Ruang dapur awak. So termasuklah tangki simpanan, poin pemanas, besan cuci, ada sinki, ada shower, whatever and so. Mengikut spek yang ada dalam bilik air dan juga ruang dapur. Boleh dapat itu? Dapat So you need to provide all this. So untuk kelas pada minggu hadapan, kita akan perjelaskan pada awak dinding-dinding dan juga garisan-garisan pipe awak tak boleh sama sekali berada dalam dinding. Ini ramai yang jawab dalam exam. Okay? So setakat itu dulu. Okay, ada soalan? Setakat yang kita belajar hari ini. Ya. Kiranya nanti kita kena buat ni cikgu. Kita tandas dengan dapur tu saja untuk buat pipe semua. Ya. Betul. Dalam pelan pandangan sisi semua tu tak ada lagi perpaipan ni. Tak ada. Macam ni. Untuk tugasan 2, markah dia 50. Dia merangkumi lakaran. You buat checklist balik Lakaran. Dalam lakaran awak ada 3 view tu. Dan awak melukis pada halaman 8 juga ada 3 view antara perkara yang kedua. Dan yang ni dah kira komplit. Ni 2 helai ni dah kira komplit untuk markah 50 awak.
Sebab tu you kena tengok loading dia 50 markah dengan kerja yang awak buat setimpal tak. Tapi kalau rasa you lukis simple macam ni boleh dapat 50, you kena counter check balik dah. Betul-betul tak mengikut spek yang dia minta? Betul tak exactly dia minta 100, awak bagi 100, dia minta ukuran lebar tingkat 1800, you provide seperti mana yang dia minta. You kena teliti di situ. Sebab markah dia banyak pada kekemasan dan juga ketelitian awak. Di samping simbol-simbol lah mengikut kejuruplanan. Dia punya accuracy memang kita nak tengok secara terperinci lah. So ingat 50 markah tu besar sangat-sangat. So macam mana kerja yang awak buat berat macam tu lah markah akan diberi pada awak. Setimpal dengan hasil kerja yang awak buat. So jangan ingat perkara ni perkara mudah lah. Okey boleh Itu adalah tugasan yang kedua. Bila masuk pada tugasan yang ketiga, nanti saya akan explain lagi detail, tapi untuk hari ni just roughly dapat di overview sahaja. Untuk tugasan yang ketiga pula, dia melibatkan perpaipan, di mana perpaipan ni kita akan extract awak punya ruang yang dah pun awak lukis pada plan lantai, tapi kita fokuskan pada 2 ruang sahaja, iaitu ruang dapur dan juga bilik air. Okey, mengikut ukuran yang baru. Contoh di sini, yang ini saya akan masuk minggu hadapan. Nampak sekarang? Awak akan hasilkan yang ini. Mengikut apa yang dah awak fikirkan dalam autografik awak. And then, you create dia sebagai ISO ataupun you nak create daripada ISO, perturunkan dia ke autografik pun tak jadi masalah. Ikut awak mana satu keselesaan dia. Understand? So di sini apa yang kita bawakan pada awak adalah dari ISO pergi ke auto. Nanti kita akan ajarkan awak untuk reverse dari auto pergi ke ISO. Boleh So make sure awak hadam bagi pipe yang bercolour merah di sini. Sebab ramai yang confuse lagi. Bila mana dia dalam keadaan tegak, dia tak tahu pun nak lukis. Dia main bedal je. Ada yang buat macam ni pun ada. Dia ada bulatan, dia lukiskan bulatan. Contohlah, buka sikit. Okay, dia lukis bulatan and then dia buat line untuk pipe dia lukiskan pipe dia, contohlah pipe dia lukis redah gitu je. Redah macam tu, tak apa lagi. Mungkin pipe ni berlaku dalam keadaan macam ni. Tak cukup itu, dia lukis pula di sini. Nampak? Yang ini tak mungkin akan berlaku dalam sistem perpaipan kita. Tak boleh jadi macam ni. Sama sekali tak boleh. Tak boleh ada 3 junction di situ. Nampak Yang ini totally adalah salah. Okay? Boleh So, kena study balik macam mana perpaipan secara tegak nak dilukis, bukannya cincai sahaja. Dan satu lagi, seperkara saya nak ingatkan awak bila melukis bulatan pada pipe untuk autografik, make sure jangan lukis mengikut diameter yang sangat kecil, di mana bila dia kecil, untuk membolehkan lukis garisan pipe yang nak lalu kat dia ke, nak cross separuh ke, masuk center ke, dia tak boleh nak tunjuk secara jelas. So di situ markah awak akan potong lah. Sebab you lukis sendiri pun tak clear. So make sure bagi dia clear. Dan janganlah besar gedabak. Besar sebesar-besar alam tu taklah. Okay, agak-agak muat lah. Okay, agak-agak mengikut perkadaran awak yang cantik lah. Understand? So you have got the idea. You still have a long way to go. So kalau awak delay lagi untuk tugasan yang kedua, saya tak tahu bila awak nak set tugasan yang ketiga. Boleh? Saya akan stop setakat ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. So saya berhenti setakat ni dulu. Okay, thanks for joining our class today as usual. So jaga SOP Okay, that's it for today. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ego. Alright. Terima kasih, Ego.